السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الفاتحين بهديهم إلى الحقيقة المجازة. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين، ولكن أوحي إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Jadi alhamdulillah, mungkin kali pertama saya di sini. Nama mungkin tak tahu saya siapa saya. Mungkin saya akan perkenalkan sedikit sebanyak diri saya. Nama saya Husnul Hizam, asal dari Kelantan. Sekarang saya belajar di Pakistan selama 10 tahun dan dalam bidang Quran dan tafsir lah, dalam bidang hadis. Dan saya sekarang bertugas di Masjid Jami' Seri Petaling. Ada satu madrasah di sana dan pengajian ulum Quran dan hadis memakan masa 8 tahun. Jadi saya mengajar di sana dan mengajar selama sudah 12 tahun dah, tahun ke-12 sekarang. Di Masjid Jami' Seri Petaling bersama dengan Masjid Tempat Jemaah, dan di bawah satu lagi, di bawah kita ada madrasah. Di dua bahagian, satu bahagian tahfiz dan satu bahagian pengajian Islam. Sekarang kita ada cawangan, bahagian tahfiz semua dipindah ke Dengkit. Cuma tinggal hanya bahagian pengajian Islam dan syahadah Quran saya. Mungkin syahadah dan tajwid juga akan dipindah ke Dengkit. Tinggal hanya pengajian ilmu ulum lah, maksudnya pengajian Quran dan hadis. Makan masa 8 tahun, bermula daripada tahun pertama sampai tahun ke-8 lah bahagian pengaji. Dan saya di situ mengajar dua mata pelajaran hadis lah. Satu hadis Mishkatul Masabih, dan hadis ni jarang dibawa di mana-mana kitab lah. Biasa kalau ada tempat yang saya mengajar ada 2-3 buah masjid, saya bawa hadis Mishkat. Dia panggil hadis mauquf alaih. Hadis tu berhimpun di antara riwayat-riwayat mengenai keseluruhan riwayat dalam Sahih Sittah dan juga riwayat-riwayat yang selain daripada Sahih Sittah. Ada selain daripada Sahih Sittah ada 4 lagi kitab Sahih Mustadrak, Sahih Ibnu Khuzaimah dan sebagainya. Dan di situ kita bawa hadis Mishkat lah. Dalam pengalaman hadis Mishkat ni saya dekat 10 tahun pengajian yang saya buat tu. Ambil masa untuk 1 tahun, habiskan jilid pertama kisah saya 500 jam. Habis. Dan kalau bahagian hadis saya Sittah, tahun ni saya pegang kitab Imam Abu Dawud, hadis Sunan Abu Dawud. Itu sedikit sebanyaklah untuk penentauan tu. Yang kita bahas di situ ialah mengenai 4 mazhab lah, 4 mazhab, dan kita terjihkan mazhab Imam Syafi'i. Di dalam bahagian hadis kita menterjihkan fiqh Imam Syafi'i, dan kita membentangkan semua pendapat-pendapat ulama, serta selain daripada pendapat ulama Imam Arba'ah, dan kita juga membentangkan tentang pendapat-pendapat ulama yang terdahulu, dan kita bahaskan di situ, dan kita terjihkan dalam mazhab Imam Syafi'i serta lain-lain. Itu sedikit sebanyak.
Jadi pada malam ni ceramah apa yang tajuk yang saya nak bawa tu tahu. Dan bila duduk atas ni, bila kali pertama saya ke mana-mana, saya akan bawa satu tajuk lah, iaitu siapa kita, siapakah kita, dan untuk apa kita dijadikan. Kadang-kadang kita terlepas pandang siapakah kita. Itu yang tajuk saya akan bawa. Cuma sebelum tajuk tu saya nak sedikit sebanyaklah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan kasih sayangnya, dengan limpah rahimnya, Allah Subhanahu Wa Taala telah kumpulkan kita pada malam ni. Sempena saya pun dah 2-3 kali dipanggil ke sini, tapi kebetulan masa tak ada. Kebetulan hari ni free. Dia orang call, dia ada saudara kita call tu, dia call, saya tak dapat jawab pada masa tu ada majlis, dia SMS saja. Jadi dia kata ustaz ada ke lapangan. Saya kata malam ni saya ada, sebab saya program baru. Saya tak mengajar banyak sangat di masjid, semua saya banyak masa di madrasah sebab pengajian dia agak jadi alhamdulillah tuan-tuan yang mulia, pertama sekali marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala telah kumpulkan kita di sini. Sebenarnya bila kita mengucap, bila kita sebut tentang syukur, dia ada 3 jenis perkara syukur. 3 perkara syukur. Biasanya kita kata syukur ni melalui lidah sahajalah. Alhamdulillah. Bila kita dapat nikmat, maka kita akan bersyukur. Alhamdulillah. Kita kata syukur Alhamdulillah. Kadang-kadang di dalam satu penafsiran, di dalam satu ayat, ulama mengatakan bahawa syukur, untuk menunaikan hak kesyukuran kadang-kadang lebih susah daripada nak menunaikan hak kesabaran. Maknanya sesuatu pekerjaan yang perlu kepada sabar lebih mudah dilaksanakan berbandingkan untuk menunaikan hak kepada kesyukuran dalam satu aspek. Bukan dalam semua aspek, tetapi dalam satu sudut dan satu iktibar. Kenapa? Kita akan bersyukur apabila sesuatu perkara yang kita ingin kita dapat, atau sesuatu perkara yang kita pohon pada Allah SWT kita dapat. Tetapi sebaliknya, apabila kita tak dapat apa yang kita pohonkan, ada tak pada masa itu kita bersyukur? Ada tak lidah kita masa itu mengucap Alhamdulillah? Susah kan? Asa tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lak, asa takrahu syai'a wa huwa khairul lak, wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Kadang-kadang sesuatu perkara yang kita rasa suka, tapi benda tu tak baik untuk kita. Allah tahu perkara yang kita minta atau perkara yang kita ingini, yang kita suka, tetapi sedangkan perkara itu tidak elok untuk diri kita. Asa tuhibbu syai'a, satu benda kita suka, maka kita pohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang Allah tak bagi apa yang kita suka tadi. Kenapa? Allah lebih mengetahui yang kita pohon itu tidak baik untuk diri kita. Wa huwa syarrul lak. Sedangkan perkara yang kita pohon itu adalah sesuatu yang tidak baik untuk diri kita. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberi sesuatu yang lain daripada apa yang kita pinta. Asa takrahu syai'a. Kadang-kadang kita benci, kadang-kadang kita tak suka, kadang-kadang suka kita mengelak, dan kadang-kadang kita tak pohon dan tak pinta pun sesuatu perkara tersebut. Wa huwa khairul lak, dan sedangkan perkara yang kita tak pohon itu baik untuk kita. Wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu lebih mengetahui, sedangkan kita tidak mengetahui apa-apa. Ada tak pada masa itu kesyukuran dapat kita lafazkan daripada perkataan kita? Ada tak? Biasanya kita akan merengek, kita akan